Bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah bersama-sama memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat dan berjalan lancar. Dengan itu, majlis dengan segala penuh hormatnya, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca umum kitab Al-Fatihah dan seterusnya berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kami merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu atas limpah kurnia rahmat-Mu. Kami dapat berhimpun dalam majlis yang mulia ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, Kau jadikan majlis ini sebagai majlis yang dirahmati dan jauh daripada dosa, dan jadikan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dipelihara. Ya Allah, ampunilah kami semua. Jadikanlah di hadap kami penghadang dari sebarang kemungkaran. Kiri dan kanan kami dibelenggu dari mendengar bisikan Azazil dan tenteranya, dari melakukan maksiat atas dan bawah roh kami, dilindungi dari mengikuti rentak hawa nafsu amarah. Kuncilah akhlak kami dengan kalimat Allah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma ya li fadlil wal ihsan, berikanlah kami kesihatan yang berpanjangan. Kami juga memohon perlindungan-Mu daripada mengidap sebarang penyakit dan harapan yang menghampakan. Hindarilah kami dari sebarang situasi yang memusingkan. Berkati hidup kami dengan ilmu yang bermanfaat. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah, dengan sentuhan ilmu daripada segala kecelakaan yang berpanjangan dan kesudahan yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah dalam hati kami rasa cukup dengan apa yang Engkau beri rezeki kami di dalamnya, dan gantikanlah setiap yang lesap dari kami dengan kebaikan. Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallam mahu minni mutaqabbalan. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami, dan terimalah ibadat Ramadan kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah hidup kami ke bulan sehingga Ramadan. Ya Rahman ya Rahim, penuhkanlah hati kami dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkan hati-hati kami dengan makrifah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis ini dilimpahi dengan sibur rahmat dan berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan acara majlis dengan ini, menjemput dan mempersilakan Puan Hajah Mahiran binti Muhammad selaku Pengetua SMK Datuk Hamzah untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan pelancaran Amban Ramadan SMK Datuk Hamzah bagi tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Ustaz Farullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang diraikan penceramah jemputan kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rashid bin Muhammad Saleh. Yang dihormati Tuan Haji Syaharuddin bin Miswan, penolong kanan pentadbiran. Tuan Haji Arif bin Sujud, penolong kanan HEM.
Puan Rozilawati binti Muhammad Mustafar, penolong kanan co-curriculum, Hajah Sakinah binti Hassan, penolong kanan petang, semua guru kanan mata pelajaran, guru-guru, ibu bapa serta semua pelajar yang turut hadir dalam program kita malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat berkumpul dalam majlis yang sangat berkat ini. Ramadan datang lagi dengan janji-janji dan harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemik yang masih belum pulih sepenuhnya, kita terus diberi kesempatan oleh Allah untuk melalui dan merasai insya-Allah kemanisan beribadah dalam bulan yang sangat mulia ini. Mafhum hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keredaannya, akan diampunkan semua dosanya yang telah lalu. Ini antara janji Allah dan Rasul pada kita yang perlu kita usahakan untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Melalui amalan-amalan wajib dan sunat sepanjang bulan yang mulia ini. Kepada seluruh warga sekolah, diharapkan program yang telah diatur oleh Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Surau Sekolah, Unit Co-Curriculum, Unit HAM dan Pusat Sumber Sekolah akan dapat diikuti dan diambil kebaikannya. Diharapkan objektif yang diadakan untuk program-program yang tersenarai nanti insya-Allah akan dapat dicapai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Ihya Ramadan SMK Datuk Hamzah bagi tahun 2021. Semoga keberkatan dan pengampunan akan menjadi milik kita semua, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari akan hadir di depan mata. Fajar Ramadan kan hampiri dunia. Bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci, bulan pengampunan penghapus dosa.
Okey, teruskan Ustaz. Ustaz, mic tak buka. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan perasmian pelancaran oleh Puan Pengetua dan terima kasih atas persembahan dan gimik pautan pelancaran itu tadi yang telah disediakan oleh Encik Zulfahmi bin Cik Ani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum majlis ini diserahkan pada Tuan Penceramah, adalah lebih baik saya menerangkan sedikit sebanyak, memperkenalkan sedikit info mengenai penceramah hebat kita pada malam ini. Ceramah kita pada malam ini ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Rashid bin Muhammad Saleh. Status beliau telah berkahwin dengan dikurniakan cahaya mata seramai 8 orang anak. Beliau kini sedang berkhidmat di SMK Kampung Jawa dengan penuh dedikasi. Beliau juga merupakan jurulatih bahagian dakwah di bahagian Jabatan Pendidikan Selangor. Beliau juga sangat aktif memberi ceramah di seluruh masjid dan surau dengan kuliah mingguan dan bulanan yang ditetapkan. Kelulusan beliau berkelulusan Master Pengajian Islam Universiti OUM dan sekarang beliau sedang meneruskan pengajian sebagai pelajar peringkat PhD bagi pengajian Islam semester 2 di Universiti OUM. Para hadirin yang dikasihi, jadi bagi meneruskan majlis tanpa membuang masa, majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Rashid bagi menyampaikan ceramah yang berkaitan pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Test mic dulu. Boleh dengar tak suara? Dengar Ustaz, cantik. Alhamdulillah dengar Ustaz. Okey, baik. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang berusaha, Puan Pengetua SMK Datuk Amzah serta barisan pentadbir, guru kanan mata pelajaran dan rakan-rakan guru serta ibu bapa dan juga yang dikasihi kepada anak-anak murid yang turut bersama-sama menjayakan program kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama-sama kita menunaikan ibadah dan juga melakukan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita ini mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di hari akhirat semoga Allah mempermudahkan perjalanan hidup kita dalam menuju ke syurganya yang kekal abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak lama lagi kita akan berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang sangat ditunggu dan dinantikan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita, apabila diumumkan sahaja besok merupakan 1 Ramadan, walaupun dalam video tadi tidak disebut, ya, insya-Allah pada 12 hari bulan akan diumumkan bilakah kita akan berpuasa di bulan Ramadan, yang kalau kita ikut dalam kalender iaitu pada 13 hari bulan 4, minggu hadapannya pada hari Selasa. Jadi apabila diumumkan oleh penyimpan mohor raja-raja yang memaklumkan bahawa tarikh 1 Ramadan yang merupakan tarikh untuk umat Islam di dalam negara kita untuk menjalani ibadat puasa. Pada malam itu, bila diumumkan, apakah yang sepatutnya kita jawab? Ini ada soalan ni. Ya, siapa yang dapat jawab, dia boleh tuntut hadiah daripada Ustaz Khairul nanti di sekolah. Ya, boleh gunakan ruangan chat untuk menjawab. Okey. Kalau yang boleh jawablah. Ya, baik. Bila diumumkan sahaja besok puasa, apakah yang sepatutnya kita ucapkan? Sebab Nabi SAW ajarkan kepada kita apakah yang kita kena ucapkan. Dia ada beza antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Muhammad Aikal tak ada jawapan. Muhammad Amirul, dia bagi tanda tangannya. Bagus. Okey, baik. Ya, bila diumumkan besok kita akan berpuasa, ya, 1 Ramadan, Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya sambutlah kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sambutlah kedatangannya dengan penuh rasa kesyukuran. Sambutlah kedatangannya seperti kita menunggu seseorang yang hendak tiba, yang setelah sekian lama kita tidak bertemu. Adik-adik, murid-murid sekalian, ya, 11 bulan kita tidak, ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi bila dipanjangkan umur kita untuk dapat berada di dalam bulan Ramadan, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan doa yang dibaca oleh Ustaz Khairul tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami, ya Allah, di dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah kami, ya Allah. Kita tidak tahu umur kita panjang mana. Dan kita tidak tahu walaupun minggu hadapan akan, ya, bermulanya puasa, kita tidak tahu adakah kita sempat untuk berada dalam bulan Ramadan ataupun sebaliknya. Kita hanya menadah tangan, menaruh harapan dengan penuh kesungguhan, ya Allah, sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Pasal apa, adik-adik sekalian, rakan-rakan guru sekalian? Kerana bulan Ramadan ini penuh dengan keberkatan. Sangat hebat. Dan bulan Ramadan ini banyak kelebihan-kelebihannya yang kita nak ceritakan pada malam ini. Kita nak war-warkan pada malam ini.
supaya bila kita berada di dalam bulan Ramadan, kita telah bersedia untuk melakukan pelbagai jenis amalan-amalan yang soleh, yang wajib dan juga yang sunat. Allahu Akbar. Sebab itu dalam bulan Rejab dan dalam bulan Syakban, kita digalakkan, dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan yang soleh adalah sebagai istiqdad, persiapan kita sebelum kita nak menuju ke dalam madrasah Ramadan, sekolah di bulan Ramadan. Dan bila kita dah berada di dalam madrasah Ramadan, kita kena bersedia untuk ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad kita dan juga ruhiyah jiwa kita. Kita kena bersedia untuk ditarbiyah oleh Allah. Kita puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi kita puasa adalah untuk mendidik jiwa rohani kita. Allahu Akbar. Okay, Ustaz tengok dalam ruangan chat tu ada yang dah jawab. Ada yang kata apa? Selamat hari puasa. Marhaban ya Ramadan. Masya Allah, cepatnya masa berlalu. Saya ingat jawapan dia senang. Tak sabar nak puasa. Ramadan Karim. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Tiba-tiba dah Ramadan ya. Okey, baik. Daripada jawapan ni, yang betul iaitu hadiah tutup dekat Ustaz Khairul ya. Dia kata ada peruntukan. Okey, long ya. Ni long apa tak tahulah, burger long ke apa tak tahu ni. Tapi long kata marhaban ya Ramadan. Okey, betul. Ya. Kemudian yang kedua, Ramadan Karim, Zakir Bahrul. Okey, betul. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taubat, ni bukan. Kemudian, okey, dua jawapan yang betul. Okey, baik. Apa yang diajar oleh Nabi SAW iaitu dengan bila diumumkan sahaja besok berpuasa, apa yang kita kena lafazkan, ucapan orang yang beriman kepada Allah, iaitu ucapannya ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Saya ulang semula. Nanti siapa yang hafal tolong salin balik. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ya, selamat datang ya Allah, kami ucapkan ya di bulan Ramadan ini. Selamat datang wahai bulan Ramadan, marhaban, selamat datang ya wahai bulan Ramadan, kami menunggu kedatangan kamu, kami rindu kepada kamu. Kerana amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan dengan gandaan yang sangat hebat. Allahu Akbar. Ya, ini jawapan orang yang beriman kepada Allah, yang jiwanya sentiasa menunggu kedatangannya dengan rasa syukur kepada Allah, dan dia tidak sabar untuk berada di dalam bulan tersebut. Allahu Akbar. Ya, dan sebenarnya Ustaz masih lagi sayu sebenarnya bila mendengar lagu yang background ya tentang pelancaran tadi tu. Ya, background yang tentang pelancaran tadi tu, ya, dia menyentuhnya sedikitlah ya hati Ustaz sebenarnya. Ya, siapalah kita ya sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu bila Allah Taala bagi peluang, ingatnya peluang ini tak semua orang Allah Taala bagi. Ramai di kalangan kawan-kawan kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin ahli keluarga kita, mungkin jiran tetangga kita yang telah kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini untuk selama-lamanya. Tetapi kita alhamdulillah, Allah Taala masih lagi berikan kesempatan untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Dalam kita hidup sebagai orang Islam ini,
kenapakah kita perlu beramal? Dalam kita beramal ni, ya, sidang penonton pendengar sekalian, dalam kita beramal ini, dalam Islam ini dia ada dua bahagian. Iaitu yang pertama, beramal dengan amalan yang soleh, itu amalan yang baik. Amalan yang baik. Amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba senaraikan apa contoh amalan-amalan yang baik. Siapa cepat dia dapat. Cuba type kat tepi tu. Apa amalan-amalan yang baik? Okey, bagus. Solat lagi. Ya, saya nak berinteraksi dengan anak-anak murid SMK Datuk Hamzah ni. Okey, hormat kepada ibu bapa, betul, bersedekah, bertilawat, masuk ceramah online, ya betul, hormat guru, zikir, itu amalan-amalan yang soleh. Ya. Solat tarawih, bagi duduk secara percuma, tolong cikgu hantar buku. Okay, baik, betul, semuanya betul. Ya, termasuk dalam amalan-amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di situ bila kita buat kebaikan, ada ganjaran pahala yang Allah Taala sediakan. Kita buat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila kita buat baik, walaupun sebesar zarah sekalipun, Allah akan nilai, Allah akan pandang. Walaupun orang tak nak tengok apa yang kita buat. Kita kutip sampah di tepi jalan. Kita kutip sampah, kita bersihkan kelas kita. Contohnya, yang orang tak pandang, yang kadang-kadang kita diketawakan oleh kawan-kawan. Tapi kita tahu kita nak jaga kebersihan. Kita tahu di situ ada ganjaran pahala Allah Ta'ala sediakan. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kita buat baik walaupun kecil, Allah nilai. Ini peluang rahmat Allah. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah nak supaya kita suka kepada kebaikan, dan Allah nak kita supaya masuk ke dalam syurganya. Allahu Akbar. Baik. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan perkara yang tak elok, perkara dosa, perkara yang mungkar, walaupun sebesar zarah sekalipun, tetap akan dibalas dengan satu kejahatan ataupun satu dosa. Iaitu apabila orang yang melakukan kejahatan kesilapan itu dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik. Ini amalan yang baik, ya, kamu dah sebutkan. Ya. Dan yang keduanya itu ada amalan yang soleh. Lawan kepada yang soleh itu ialah yang soleh, yang tak elok, yang buruk. Yang kadang-kala manusia tidak sedar dia melakukan amalan tersebut. Kecil ataupun besar, bila dia berkait dengan dosa, maka kita kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh biarkan, alah ustaz, ini dosa kecil aja. Ya, alah ini dosa kecil aja. Apa dosa kecil contohnya? Ya, kita buang sampah dalam kelas. Kan? Dosa kecil lah pasal kita membuat kita tidak mahu menjaga kebersihan. Buang sampah. Ya, dosa kecil aja ustaz, alah kecil aja. Ya, walaupun kecil, tapi bila kita biarkan, lama kelamaan dia akan boleh menjadi besar. Ya, sebab tu dosa kecil ke dosa besar ke, kita kena minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan ia tercatat dalam buku catatan amalan, ya, sebelah kiri kita. Allahu Akbar. Okey, baik. Apa contoh amalan-amalan yang toleh? Jawab sekarang. Yang soleh dah jawab dah tu. Ramai yang betul. Apa amalan-amalan yang toleh? Silakan. Ya, hari ni kita simbang-simbang malam ni. Ya, sebab kita nak siapkan diri, ya, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang toleh, bukan yang soleh, yang toleh. Yang toleh tu yang tak elok. Yang soleh tu yang baik. Okey, bagus. Okey lagi. Yang toleh. Masih ada lagi yang keliru. Yang soleh itu yang elok, yang toleh iaitu yang buruk. Apa contoh amalan yang buruk? Mencarut. Ya, mendera haiwan. Ada yang bukan itu. jangan
apa cikgu tahu sudah ya. Tengok benda yang tak elok. Apa lagi? Menipu. Menipu, memaki, hamun, membawang, Allah. Ya, macam-macam. Semua betul. Tarik seluar kawan pun ada. Masya-Allah. Teruk benar ke korang ni ya? Tarik seluar kawan lagi. Kawan. Ya, masa kawan solat kan, kamu tarik seluar dia. Allahu Akbar. Okey, baik. Bukan biasa-biasa ni. Okey, baik. Dalam masa kamu ya, nak tarik apa semua, ya, Ustaz sampaikan ni kamu ya dengar dengan elok. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, bila kita berada dalam bulan Ramadan itu, ya, pada waktu malam, ya, pada waktu malam pertama ya bulan Ramadan, itulah ucapan yang diajar oleh Nabi SAW dengan ucapan yang ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Itu ucapan orang yang beriman kepada Allah. Ada pun orang yang munafik, ucapannya lalu dia mengeluh dan bersedih hati. Alah, dah puasa dah, si asyik puasa aja. Ya, si asyik puasa aja dah, tak boleh nak makan dah. Dia mengeluh. Bila diumumkan puasa, ya, dia akan jadi apa nama ni, seperti malasnya datang, ya, tak selesa, ya, ataupun ya, dia tidak boleh terima bulan Ramadan itu ya telah pun tiba. Itu yang namanya tiba-tiba Ramadan. Ya, orang bagi tahu Ramadan tiba, dia tiba-tiba dah Ramadan. Ya, terkejut dia. Nak puasa lagi macam baru je puasa semalam. Ya, jadi orang yang munafik dia tidak boleh menerima kedatangan bulan Ramadan dengan jiwa dan hati yang terbuka. Allahu Akbar. Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi SAW. Ingat tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan puasa itu ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk di dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Baik. Ya, jadi puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kewajipannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, khusus untuk kita. Allahu Akbar. Ya, sebulan di bulan Ramadan. Ya, sebab itu kita beruntung ya kerana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tadi. Ya, dan bila kita berada dalam bulan Ramadan itu, jangan kita sia-siakan dengan amalan-amalan yang buruk. Ya, jangan kita melakukan amalan-amalan yang buruk. Jangan kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Kerana dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ya banyak kelebihannya di dalam Al-Quran, bahkanlah hadis Nabi SAW menyebutkan ya di antaranya iaitu apa dia? Ya, dalam Al-Quranul Karim Allah sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang sungguh mulia lagi penuh dengan keberkatan, yang padanya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk memberi petunjuk kepada manusia, untuk memberi penjelasan, untuk membezakan, untuk menjadi panduan dalam kehidupan manusia. Allahu Akbar. Ya, sebab itulah kita ya di dalam bulan Ramadan itu digalakkan untuk apa? Ya, dengan amalan-amalan tadarus Al-Quran. Ya, amalan tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan sebanyak mungkin. Kerana Nabi SAW juga bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Nabi SAW bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Begitu juga amalan tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita bertadarus sama ada di rumah ke, di sekolah ke, ambil peluang untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, kita baca Al-Quran yang ganjarannya sangat hebat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagaimana sabda Nabi SAW ya, yang bermaksud ya, itu apa dia? Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan ganjaran setiap huruf yang kita baca dengan 10 kali kebaikan. Allahu Akbar. Ya, satu huruf kita baca daripada Al-Quran, Allah Ta'ala gandakan dengan 10 kali ganda. Satu huruf. Kita baca suratul Fatihah pun dah ada 100 lebih huruf. Belum lagi surah-surah yang lain yang kita baca. Setiap huruf itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 10 kali ganda atau 10 kebaikan. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Pasal apa? Kerana Al-Quran akan dapat menolong kamu, menyelamatkan kamu. Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kamu di hari akhirat nanti. Ya, termasuk di dalam kubur, bahkan di hari akhirat nanti. Bacalah Al-Quran. Tapi apakan daya? Ya, kita lebih suka baca WhatsApp daripada Al-Quran. Ini masalahnya. Ya, kita lebih suka baca status daripada baca Quran. Ya, lebih suka baca Facebook daripada baca Al-Quran. Ini realiti. Ya, ini realiti. Sedangkan Al-Quran itu adalah penyelamat kita di hari akhirat nanti. Tetapi kita memandang ringan ya tentang amalan-amalan tersebut. Ya, kerana apa? Kerana nafsu kita ini yang mendorong kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Nafsu kita, jiwa kita yang mungkin penuh dengan penyakit ataupun jiwa kita kotor, yang jiwa kita tidak tenang. Ya, sebenarnya bila kita buat baik itu, dia akan menyebabkan hati kita yang kotor itu akan jadi bersih. Ya, yang gelap itu akan menjadi terang, iaitu dengan Al-Quran. Ini bila nampak hantu baru sibuk nak baca Quran. Baru sibuk nak baca ayat kursi. Itu pun terbalik-balik bacanya. Lalat hantu tak lari, dibalingnya kursi. Ya, Allahu Akbar. Ya, bila nampak hantu baru sibuk baca Quran. Bila kawan kena histeria baru sibuk nak baca Quran. Itu pun baca 3 kul pun salah-salah. Kul. Allahu Akbar. Nah, betul ya. Bila nampak hantu baru nak baca Quran. Ya, nah, bila tak nampak hantu tak nak baca Quran. Itulah yang berlaku pada hari ini. Ya, adik-adik pelajar sekalian. Ya, ingat apa kata Nabi? Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah. Faham tak faham tu soal lain. Ya, faham tak faham tu soal lain. Yang penting baca dulu. Ya. Tak mesti khatam. Tak mesti khatam. Kalau dapat khatam, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa. Yang penting baca. Setiap hari jangan kita leka. Bacalah. Ya, baca Quran. Satu hari, satu helai pun tak apa. Kalau mampu satu hari satu juzuk. Lagi mampu satu hari 10 juzuk. Kalau mampu. Kebanyakan kita ni tak berapa nak mampu. Okay? Tapi yang penting bacalah. Walaupun ayat-ayat yang lazim kan, surah-surah yang pendek, bacalah. Yang kita dah hafal, baca. Amalkan dalam kehidupan kita. Ya, supaya nanti di hari akhirat dia akan memberi syafaat kepada kita. Okay, jadi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Allah turunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan turun Al-Quran dalam bulan Ramadan itu ialah sekaligus, bukannya secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur turun kepada Nabi SAW ialah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, mengikut peristiwa-peristiwa yang berlakulah. Okey, adapun turun dalam bulan Ramadan itu yang kita akan cuti pada 17 Ramadan, iaitu pada hari nuzulul Quran. Ya, kebiasaan ni kita akan cuti ya, sempena nuzul Quran. Okay, jadi turunnya Al-Quran pada masa itu sekaligus atau berangsur-angsur, itu sekaligus. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga sebut Al-Quran itu diturunkan pada bila? Pada malam Lailatul Qadar.
Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, itu pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan. Ya, ulama membahaskan turunnya itu berangsur-angsur atau sekaligus, iaitu sekaligus. Bukannya berangsur-angsur. Berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad SAW iaitu selama 23 tahun. Ya, dalam semasa Nabi ya dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul ya pada usianya 40 tahun, ya dakwah secara sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, dalam tempoh 23 tahun dakwah Nabi SAW, 13 tahun Quran turun di Mekah dan 10 tahun Al-Quran turun di Madinah. Okey, baik ya. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, iaitu apa dia? Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datangnya bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu syurga. Ya, bila datangnya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanya pula, Ustaz, kita dah boleh masuk syurga ke? Bukan. Ya, bukan maksud kita dah boleh masuk syurga, tapi maksudnya pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita seronok untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Pasal apa? Kita nak masuk syurga Allah. Syurga Allah ini sangat mahal nilainya. Tetapi orang yang beramal dengan amal yang soleh, ya, dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Dengan rahmat Allah itulah nantinya dia akan terpilih untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi dalam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu syurga. Kan dalam Isra' dan Mi'raj Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang syurga dan tentang neraka. Ya, dan Nabi sebutkan nikmat-nikmat syurga itu bagaimana dan azab neraka itu bagaimana, supaya manusia yang ada akal berfikir antara syurga dengan neraka, yang mana kamu nak pilih, yang mana kamu nak masuk, antara yang wangi dengan yang busuk, yang mana kamu nak, yang mana kamu nak, nak wangi ke nak yang busuk, kan? Itu istilah remaja hari ni kan. Bagus Syazwan. Nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang sempit dengan yang lapang, yang mana kita nak? Antara yang suka dengan yang duka, yang mana kita nak? Kan Allah bagi akal untuk kita berfikir. Ya, sudah tentu kita nak yang baik-baik tadi. Nak syurga, nak yang wangi, nak yang indah, nak yang cantik, nak yang lapang, ya, dan pelbagai lagi. Okay, jadi Allah Ta'ala bukakan pintu syurga supaya kita seronok untuk nak beramal dengan amalan yang soleh. Kita tak nak lepaskan setiap saat dalam bulan Ramadan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Kita nak rebut, nak raikan Ramadan dengan sepenuh hati kita. Ya, Allahu Akbar. Sebab tu, ya, adik-adik sekalian, para penonton, pendengar, ya, bila kita dah berada dalam bulan Ramadan, ya, memang kita berpuasa di siang hari, ya, tetapi ingat bila kita dapat berbuka ni, ini satu nikmat. Kata Allah Ta'ala, orang yang puasa ni dia akan dapat dua nikmat. Nah, siapa nak cuba jawab? Orang yang berpuasa ni, kan, orang yang berpuasa ni dia akan dapat dua nikmat. Nah, pertama nikmat apa? Kedua nikmat apa? Siapa nak cuba jawab? Ada siapa nak respon? Faris Muzakir. Nikmat makan. Nikmat syurga. Nikmat syurga hampir tepat. Nikmat pahala, nikmat pahala pun hampir tepat. Okey, nikmat berbuka puasa. Ya, orang yang berpuasa dia dapat dua nikmat. Yang pertama, nikmat ketika dia berbuka puasa. Kalau orang tu tak puasa, ya, tapi dia tak puasa dan dia tipu mak ayah dia kata puasa, dia tak puasa, dia tipu ustazah dia kata dia puasa sedangkan dia tak puasa, ya, pergi bilik air, ya, konon-kononnya berkumur-kumur tapi yang keluarnya sikit, ya, yang telannya banyak, asyik tertelan aja,
Hari pertama mungkinlah tertelan, tapi kalau dah hari ke-7, itu bukan tertelan, itu sengaja telan nama dia. Ya, nah, sengaja ambil uduk konon-konon, ya, nah, kumur-kumur, tapi keluarnya sikit. Ya, yang lebihnya masuk ke dalam. Okey, baik. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama iaitu nikmat ketika berbuka puasa. Ya, walaupun dengan buah kurma sekalipun, dengan air kosong atau air yang bercampur dengan susu, ya, kita buka puasa, itu merupakan satu nikmat. Setelah kita menahan lapar dan dahaga, dapat buka puasa, ya Allah Akbar, nikmat sungguh, ya, kerana dapat berbuka, ya, dengan makanan yang kita inginkan itu. Okay. Yang keduanya iaitu apa? Nikmat di hari akhirat nanti. Ya, nikmat di hari akhirat nanti, selain daripada masuk syurga, bahkan dia akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu Akbar. Okey, baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, iaitu idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilati syayatin. Apabila masuknya bulan Ramadan, ya, terbukalah pintu-pintu rahmat. Ya, pintu-pintu rahmat. Rahmat Allah, ya, Allah beri kepada siapa yang suka buat baik. Ya, kalau kita suka buat baik, orang itu akan mendapat rahmat. Allah turunkan rahmat ke atasnya. Orang lain tak dapat, dia saja dapat. Rahmat Allah ni macam mana? Nak tahu rahmat Allah ni macam mana? Ya, kalau kita berada pada hari hujan turun, ya, bila hari hujan turun, kita tengok ya, hujan tu turun, ya, di luar di luar tu, daripada tingkap rumah tu kita tengok, ya, hujan turun lebat, ya, mencurah-curah membasahi bumi. Okey, itulah dia perumpamaan, ya. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu diumpamakan seperti air hujan yang turun mencurah-curah membasahi bumi. Kalau maknanya kamu buat baik, ya, baca Quran, bersedekah, berselawat, ya, macam tadi saya Ustaz nampak tadi, ya, berselawat pada Nabi SAW, ya, bertahajud dan sebagainya, rahmat Allah tu turun dekat kamu. Seperti air hujan turun membasahi bumi, mencurah-curah. Orang lain tak dapat, kamu dapat. Yang beramal itu dapat, orang lain tak dapat. Allahu Akbar. Okay, jadi bila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, terbukalah pintu-pintu rahmat. Siapa buat baik dapat pahala. Niat nak buat baik pun dapat pahala. Baru niat dapat pahala. Betul dia buat baik seperti apa yang dia niatkan, Allah gandakan serendah 10 kali ganda, bahkan sampai ke 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba tersebut. Asalkan dia nak buat baik itu, ya, dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. Terbuka pintu rahmat, tertutup pintu-pintu neraka, dan terbelenggu syaitan-syaitan daripada merasuk mangsanya. Allahu Akbar. Ya. Daripada hadis tersebut, Ustaz nak simpulkan, iaitu apa dia? Ya, terbuka pintu rahmat, ya, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan, iaitu adalah peluang untuk kita buat kebaikan. Ya ke Ustaz? Ya. Tapi saya tengok kawan saya ni macam syaitan macam mana ni Ustaz? Ya, dia macam syaitan tu bukan dia yang syaitan, tapi dia dah termakan hasutan syaitan selama 11 bulan. Jadi dia nak tinggalkan hasutan tu, dia rasa rugi, rasa sayang. Lepas tu dia masih lagi teringat-ingat hasutan syaitan kepadanya. Syaitan ni benda tak nampak. Ya, tapi dia ada. Ya, dan dia suka menghasut manusia yang suka beramal. Ada pun pada bulan Ramadan, Allah bagi peluang. Aku belenggu syaitan, aku kurung dia. Tapi kalau masih ada juga manusia perangai syaitan, ya, maknanya ini manusia yang bertopengkan syaitan. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita buat benda yang tak elok dalam bulan Ramadan. Kalau kita rasa nak buat benda yang tak elok, kita kena ingat, ini so'im, aku puasa. Kalau kawan ajak mengumpat, ini so'im, aku puasa. Cakap kat dia, aku puasa. Engkau puasa? Puasa. Jadi jangan buat. Ada kawan ajak melepak contohnya.
Ya, melepak. Balik sekolah je ajak lepak. Ya, buang masa. Cakap kat dia, ini so'im, aku puasa. Ya, ada kawan ajak, kalau laki dia tidaklah membawang kan. Kalau laki dia bukan membawang kan, dia yang membawang ni biasa pelajar perempuan. Kalau laki dia apa? Ya, dia tidak membawang. Dia makan bawang mungkinlah. Ya. Ha, kalau perempuan dia membawang ni dia lebih pada perempuan lah. Ha, nah, tapi kalau laki ni apa dia? Dia bukan membawang kan. Ha, kalau laki ni dia apa? Oh, laki baik-baik saja, pandai. Ya, siap ada terung lah, mentimun lah. Macam-macam korang ni ya. Okey, baik. Tak apa ya. Ha, kita santai saja. Tapi yang penting, apa Ustaz nak sampaikan ni, kamu ya ingat sampai bila-bila. Okey, baik. Ini Allah Ta'ala bagi peluang ya. Untuk apa? Untuk kita buat baik. Aku dah belenggu syaitan dah ni. Tapi kalau kamu masih tak nak juga buat baik, maknanya ada masalah di dalam hati dia. Ya, ada masalah dalam hatinya. Masalah dalam jiwanya. Yang mana jiwanya itu perlu dibersihkan daripada kotoran-kotoran tersebut, iaitu dengan cara bagaimana? Antaranya dengan Quran tadi. Nah, ya, kita kena bersihkan. Ya, antara dengan apa? Dengan kita berpuasa, antara dengan kita bersedekah, asalkan kita buat baik, dia dapat menyucikan hati dan jiwa kita yang sedang berdaki yang kotor ini. Allahu Akbar. Kemudian ya, dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, kata Nabi SAW, apabila datangnya bulan Ramadan, ingat ni, ya, bila datangnya bulan Ramadan, ya, bila datang bulan Ramadan, bermula daripada malam yang pertama, iaitu hari Isnin malam Selasa, malam yang pertama, ya, maka kata Nabi SAW, menyerulah malaikat dengan katanya, ya baghiyal khair aqbil. Wahai manusia, siapa yang nak buat baik, tampillah buat baik. Siapa yang nak buat baik, jom buat baik. Siapa yang nak buat baik, ya, banyakkan amalan-amalan. Siapa yang nak buat baik, marilah baik. Jangan kita buang masa. Ya, malaikat seru pada malam yang pertama. Dan katanya lagi, ya bagya syaril aqsir. Barang siapa yang nak buat jahat, stop. Berhenti. Jangan buat. Cukup sudah. Cukuplah aku buat dosa. Lebih baik cari pahala. Nanti boleh masuk syurga. Kalau kawan yang nak buat jahat, bagi tahu, cukup sudah, cukuplah engkau buat dosa, lebih baik cari pahala, nanti kita boleh masuk syurga. Macam tu. Jangan ini kawan ajak buat jahat, follow sekali. Ya, nak follow saja. Bila follow, kalau baik tak apa, kalau tak baik rugi kita. Okay, jadi malaikat kata, siapa nak buat jahat, stop, berhenti, jangan buat. Jangan buat. Pasal apa? Ya, Nabi SAW beritahu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ya telah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Tetapi Allah ampunkan mereka, lalu Allah masukkan ke dalam syurga. Seruan malaikat ini, kata Nabi SAW, ya, diberikan pada setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Setiap malam malaikat menyeru, walaupun kita tak dengar. Malaikat akan seru setiap malam supaya ya, ingatkan kepada kita, ya baghiyal khair aqbil. Siapa nak buat baik, tampil. Mari buat baik. Mari buat baik. Siapa nak buat jahat, stop, berhenti, jangan buat. Allah banyak ampunkan orang yang buat kesalahan, kesilapan. Allah banyak ampunkan mereka yang dahulunya Allah janjikan dengan neraka. Allah masukkan mereka ke dalam syurga kerana keampunan tersebut. Tidak mahukah kita keampunan daripada Allah? Allahu Akbar. Ya, kita ni manusia biasa, tidak maksum. Ya, kita ni banyak buat salah dan silap, banyak buat dosa. Ya, tidak mahukah kita keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Ya, kembalilah kita kepada Allah.
Allah sentiasa menunggu kita. Allah menunggu kita ni, adik-adik pelajar sekalian, ya, Allah tunggu kita 24 jam. Allah tunggu kita. Allah bagi peluang kepada siapa yang buat dosa di waktu siang, adakah dia bertaubat di waktu malam. Allah tunggu dia. Dan juga orang yang berdosa di waktu malam, Allah tunggu pada esok siang. Allah nak tengok adakah hamba-Ku yang buat dosa itu datang kepadaku untuk minta keampunan. Allahu Akbar. 24 jam Allah Ta'ala tunggu. Tetapi manusia itu kadang-kadang sombong kepada Allah. Dia tahu dia buat kesalahan, buat kesilapan, buat dosa. Tetapi dia tidak mahu kembali kepada Allah. Ya, dia tidak mahu kembali kepada Allah atas kesilapannya. Tidak mahu beristighfar kepada Allah. Tidak mahu bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah tunggu doa kita. Allah tunggu munajat kita. Allah tunggu istighfar kita. Allah tunggu taubat kita. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Kita sedar kita banyak buat dosa, buat salah silap, solat kita pun tak sempurna, Quran kita tak sempurna. Ya, seperti mana yang saya tanya tadi kan, ya, ada yang mengumpat guru, ya, ada yang buat benda yang tidak sepatutnya, dan banyak lagi perkara-perkara, ya, yang salah dan silap yang mungkin kita lakukan, tetapi kadang-kadang hati kita, ya, tidak mahu kembali kepada Allah. Sebab tu, ya, kita dalam bulan Ramadan ini, ya, seperti mana yang Puan Pengetua bacakan tadi, ya, hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mangqama Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan muhasabah. Muhasabah itu apa dia, adik-adik? Para penonton, pendengar sekalian, muhasabah itu apa dia? Kita cek balik. Kita kena ada perasaan takut dan mengharap. Kita takut, ya, solat kita Allah tak pandang. Kita takut puasa kita Allah tak pandang. Kita takut sedekah kita Allah tak pandang. Kita takut, ya, tahajud kita Allah tak pandang. Kita takut, ya, apa sajalah yang kita buat ni, kita takut Allah tak pandang. Tapi dalam masa yang sama, ya, Islam ajar kepada kita, mintalah pada Allah, ya, mengadulah kepada Allah dengan penuh pengharapan. Ya, sebab tu kita diajar untuk berdoa kepada Allah. Ya, diajar untuk berdoa. Dalam doa itu kita menaruh harapan, ya Allah, ya, terimalah amal ibadahku, terimalah sedekahku, bacaan Al-Quranku, solatku, ibadahku dan sebagainya. Kita minta pada Allah, tolonglah ya Allah. Ya, sebab kita tahu kita tak sempurna. Sebab tu barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh iman dan muhasabah, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini sabda Nabi, jaminan daripada Nabi SAW. Allah ampunkan dosa dia. Tapi dengan syarat tadi, dengan penuh iman, ya, dengan penuh muhasabah. Allahu Akbar. Okey, yang terakhir, ya, pada malam ini, ya, satu hadis lagi, ya, daripada Nabi SAW, iaitu daripada Salman radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW, ya, telah berucap kepada kami di akhir daripada bulan Syakban. Ya, macam ni, akhir bulan Syakban ni, ya, begitu Nabi SAW semasa hidupnya di akhir bulan Syakban, Nabi pesan kepada sahabatnya dalam khutbahnya, ya, mengingatkan kepada para sahabat supaya jangan lepaskan peluang. Ya, peluang ni tak akan datang berulang kali.
Ya, Allah Akbar, yang kita takut andanya inilah Ramadan kita yang terakhir. Yang kita takut andanya tahun lepas itulah yang terakhir. Bila kita berada dalam Ramadan tahun ini, kita takut inilah yang terakhir. Tahun depan dah tak jumpa. Okay, jadi bila kita berada dalam bulan Ramadan, apa yang kita kena buat? Iaitu dalam khutbah Nabi SAW, apa kata Nabi? Wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya, lagi penuh dengan keberkatan. Lepas tu dipanggil bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, Ramadan Al-Mubarak. Al-Karim, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Tapi masalahnya bila kita pergi ke bazar Ramadan, dia tak jadi Ramadan Al-Mubarak, dia jadi Ramadan Al-Murtabak. Ini masalah. Beratur panjang. Apa hal panjang-panjang ni? Murtabak katanya. Amboi, mentang-mentang baru puasa 1 hari, ya, murtabak cheese lah, murtabak ya, jagung lah, macam-macam. Ya, tak jadi Al-Mubarak, dia jadi Al-Murtabak. Ini masalah kita ni. Ya, nah, orang-orang kita kan. Okay, jadi bukanlah makna tak boleh pergi beli, ya, tapi kita kena ingat keberkatan itu, ya, satu benda yang mahal nilainya. Okey, baik. Kamu sedang dinaungi bulan yang penuh dengan bulan yang besar kemuliaannya, lagi penuh keberkatan. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. Bilakah malam Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, dia terletak pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil. Ya, tapi malam ni kita tak cerita pasal Lailatul Qadar, itu lain kali. Panjang pula pasal Lailatul Qadar nanti. Okey, baik. Ya, cuma Nabi SAW beritahu Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Yang ada dalam bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Itu keistimewaan, ya, bulan Ramadan Al-Mubarak. Kemuncaknya itulah Lailatul Qadar. Ya, bulan yang puasanya Allah Ta'ala jadikan, ya, satu perintah yang wajib pada siang harinya, menahan diri pada makan dan minum. Ya, dan selain daripada itu disunatkan mengerjakan sembahyang tarawih pada malam harinya. Ya, hukum sembahyang tarawih ni, nak tanyalah adik-adik sekalian ni. Hukum sembahyang tarawih ni, apa hukum? Sunat muakkad, bagus, ya, Daniel. Okay, sunat muakkad, sunat yang dituntut, ya, sunat muakkad. Bilakah masanya? Masanya bila? Masanya. Bila? Selepas Isyak. Okey. Okey, bagus, ya. Tapi kena ingat, jangan tak solat Isyak dulu. Ada yang dia tarawih dulu baru Isyak. Isyak nantilah ustaz. Sebelum subuh boleh Isyak lagi. Tarawih dulu, tarawih. Ni malam ni bidadari tunggu katanya. Banyaklah kau. Yang wajib kau tinggal, yang sunat kau buat, nak bidadari macam mana? Bidadari pun tak nak jumpa tahu. Jadi jangan Isyak dulu. Ya, sebab apa? Isyak tu wajib. Ya, solat Isyak tu wajib. Selesaikan yang wajib dulu, baru buat yang sunat. Ya, paling baiknya iaitu apa dia? Ya, selepas solat ba'diyah Isyak. Okey, tempohnya bila tempohnya? Ya, bukan tak sah juga. Cuma dari segi, ya, dia punya turutan itu tak betul. Solatnya tetap sah tapi turutan itu jadi tak betul. Ya, sunat pun belum. Okey. Okey, apa nama soalan tadi? Tempoh masa tarawih ni sampai bila tempoh masa? Tempoh masa tarawih. Ya, betul, selepas solat Isyak. Tempohnya sampai bila? Ada tak boleh jawab tu? Cuba jawab. Tempoh masa tu. Kalau kita nak tarawih pukul 10, boleh tak? Atau nak tarawih pukul 12.30 malam, boleh tak? Nak tarawih pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh. Jadi masanya sampai takkanlah sampai subuh kot. Sebelum subuh lah. Ustaz, couple tu haram ke? Ya, tak haram kalau dia dah berkahwin. Jadi maknanya haram lah. Ya, haram pasal apa? Kerana dia membawa kepada perbuatan zina.
Ya, mana-mana benda yang boleh menghampiri kepada zina, maka hendaklah ditinggalkan. Dah kahwin, tak ada hal. Tapi sebelum kahwin, banyak hal. Kena ingat tu. Ya. Belum kahwin, banyak hal. Sudah kahwin, tak ada hal. Yusuf Tayub. Bila dah kahwin, jadi Yusuf Tayub. Belum kahwin, tak ada Yusuf, Tayub pun tak ada. Okey, baik. Okey, cukup dulu. Nanti tak habis nanti. Okey. Jadi tempoh masanya panjang. Sekarang ni nak tarawih dekat masjid, dekat surau, ada kota dia. Kena ikut SOP dan sebagainya. Kalau tak boleh tarawih di surau, di masjid, tak apa, di rumah pun boleh. Tahun lepas kan dah berlatih jadi imam dekat rumah. Ya, dekat rumah pun boleh. Ya, cuma afdalnya di masjid, di surau itu saja. Ya, tapi kalau tak dapat pergi masjid, pergi rumah, tak dapat pergi masjid atau surau, tarawihlah di rumah. Alah ustaz, nak tarawih dekat rumah macam mana? Siapa yang jadi Bilal yang macam, ya, bila ada 2 rakaat tu kan dia selawat apa semua, siapa nak baca? Itu pun sunat juga, tak payah baca pun boleh. Ya, tapi kalau kau nak baca, kau jawablah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau ada adik-adik kat belakang, suruh adik-adik jawab. Ya, kalau tak baca pun tak apa, tak masalah. Ya, cuma tarawih itu maksudnya rehat sekejap, sambung balik. Rehat sekejap, sambung balik, itu tarawih. Ya, tapi kalau kau rehat makan Maggi lah, makan chicken chop lah, makan murtabak lah, ya, sampai bila pun tak habis, walaupun 8. Ya, jadi 8 ni pun boleh, 20 pun boleh, ya. Dan jangan lupa ditutup dengan witir. Witir tu ganjil. Witir tu 1 pun boleh, 3 pun boleh, 5 pun boleh, 11 pun boleh. Ikutlah mana yang mampu, ya. Okey, baik. Jadi sembayanglah tarawihnya pada malam harinya. Ambil peluang. Ya, jangan kita lepaskan. Jangan tinggal walaupun 1 malam tarawih. Jangan tinggal. Ya, pasal apa? Habis Ramadan, habis tarawih. Ya, tarawih hanya ada bulan Ramadan saja. Ya, okey, baik. Kemudian apa lagi? Barang siapa yang mendampingkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan sesuatu dari perkara-perkara yang baik, maka samalah seperti ia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Kita beramal dengan amal sunat dapat pahala wajib. Allahu Rabbi. Ya, buat amalan sunat, sembahyang sunat, tapi pahalanya seperti sembahyang wajib. Dan barang siapa yang menunaikan satu perkara yang wajib pada bulan itu, iaitu pada bulan Ramadan, samalah seperti ia menunaikan 70 perkara yang wajib dalam bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Ya, kita tunaikan perkara yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah lipatkan, gandakan sampai 70 kali ganda. Yang sunat pahalanya seperti amalan wajib. Amalan wajib digandakan sampai 70 kali ganda. Ya, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah nak selamatkan kita ni daripada siksaan api nerakanya. Allahu Akbar. Ya, sayangnya Allah tak kisah untuk melipat gandakan pahala-pahala tersebut. Asalkan hamba-Ku seronok untuk beramal dengan amalan tersebut. Bulan Ramadan juga ialah bulan yang penuh kesabaran. Banyakkan bersabar. Ya, banyakkan bersabar dalam bulan Ramadan. Sedangkan kesabaran itu pahalanya ialah syurga. Dan juga bulan untuk masing-masing bersedekah dan memberikan bantuan. Dan juga bulan yang padanya ditambahkan rezeki bagi orang-orang yang beriman. Ya, saya tengok tadi banyak program ya untuk yang menjurus kepada wakaf, sedekah dan sebagainya. Galakkan lagi, banyakkan lagi. Ya, Allahu Akbar. Ya, kita ialah guru ni, ya, dengan anak-anak murid ni, ya, ini peluang sebenarnya untuk melipat gandakan pelbagai jenis amal kebaikan lah, ya, untuk kita dan untuk anak-anak murid kita. Ya, Allahu Akbar. Okay, jadi apa nama ni? Banyakkan bersedekah. Secara berjemaah ke atau secara bersendirian ke, banyakkan bersedekah. Terutama kepada siapa? Anak-anak yatim, yang fakir dan yang miskin. Ya, sebab tu rakan-rakan guru, anak-anak yatim, ya,
santunilah dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih sayang. Ya, kerana anak-anak yatim ini, ya, menyayangi anak yatim itu ganjarannya pun sangat hebat yang Allah sediakan. Ya, kerana anak yatim ni dia telah kehilangan orang yang disayangi. Dia telah hilang, ya, tempat untuk berkasih sayang. Hilang tempat untuk mengadu dan sebagainya. Sebab itulah, dengan anak-anak yatim ni, kalau ada di sekolah kita tu, ya, kita perhatikanlah, ya, dan dalam bulan Ramadan ini, ya, santunilah mereka. Tanya, ya, buka puasanya macam mana, ya, tanya sahurnya nanti macam mana, ya, tanya, ya, maknanya ialah sentiasa berdampinglah dengan mereka. Ya, ini peluanglah untuk kita untuk melipat gandakan amalan kita. Ya, buatlah apa sahaja kebaikan. Allah bagi peluang kepada kita. Ya. Dan ingat, orang yang banyak beramal, ya, dengan amal yang soleh, banyak bersedekah, Allah lipat gandakan, ya, rezeki, ya, mereka. Kemudian, barang siapa yang menjamu seseorang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa, maka perbuatannya yang baik itu menyebabkan ia diampunkan dosanya oleh Allah dan menjadi penebus dirinya daripada api neraka. Dan ia pula mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, yang dijamu itu dengan tidak mengurangkan pahala orang itu walaupun sedikit sekalipun. Ya, kita menjamu orang nak berbuka puasa, kita dapat pahala orang yang berpuasa itu. Dengan pahala orang itu sedikit pun tidak dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu kalau seorang, kalau 2 orang, kalau 3 orang, beratus-ratus orang kita taja dia nak buka puasa, ya, Allah Akbar, berlipat-lipat ganda pahala Allah Ta'ala, ya, sediakan. Dengan pahala orang itu Allah Ta'ala tidak kurangkan walaupun sedikit. Sebab tu, kalau ada di surau, ya, di surau atau di masjid, ada borang tentang nak taja buka puasa dengan nak taja more, ambil peluang taja buka puasa. Ya, kalau more pun boleh juga, tapi kurang sikit. Ya, taja orang nak buka puasa, pahalanya lebih. Ya, ambil peluang tersebut. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua bukanlah orang-orang yang ada sesuatu untuk menjamu orang yang berpuasa hendak berbuka. Kami pun nak makan tak cukup, ya Rasulullah, nak bagi orang buka puasa macam mana?" Lalu Rasulullah SAW menerangkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala tersebut kepada sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, sama ada sebiji buah tamar pun tak ada pahala. Ya, macam boleh. Ya, sebiji buah tamar pun ada pahala. Tapi ingat, ya, bukan setakat sebiji saja. Kalau tak mampu sebiji, bagi separuh biji pun ada pahala. Tapi jangan kau bagi biji sudahlah. Kau bagi biji, masak nanti. Bukan dapat pahala. Ya, kena kutuk lagi ada. Nak apa nama, nak tumbuh, nak tanam kat mana? Bila masa nak tumbuhnya? Orang tu nak buka puasa, kita bagi biji kurma, tak jadi. Ya, walaupun sebiji ada pahala. Separuh biji pun ada pahala. Tapi kalau kau bagi biji, tak tahulah, ya, ada pahala ke tak ada pahala. Ya, jadi sahabat mengadu pada Nabi, kami tak ada apa-apa nak bagi. Nabi kata, bagilah walaupun sebiji buah kurma. Ataupun segelas air yang sejuk. Atau dengan sedikit susu yang bercampur dengan air. Ingat, dalam bulan Ramadan ada 3 peringkat. 10 malam yang pertama, awalnya dipenuhi dengan rahmat. 10 malam yang kedua, ya, pertengahannya dipenuhi dengan keampunan. Dan 10 malam yang ketiga, iaitu yang terakhir dipenuhi dengan 10 yang terakhir adalah dipenuhi dengan pahala yang menjadi penebus daripada api neraka Allah. Itqu minan nar. Barang siapa yang meringankan beban kerja orang gaji di bawahnya dalam bulan Ramadan, ya, maka perbuatan yang baik itu, ya, oleh ketua atau majikannya, ya, Allah Ta'ala ampunkan, ya, dosa dan dibebaskan ia daripada api neraka Allah. Dan yang terakhir untuk perkongsian kita pada malam ini, kata Nabi SAW, ya, banyakkan kamu mengerjakan 4 perkara ya di dalam bulan Ramadan, iaitu 2 perkara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan 2 perkara lagi kamu sangat-sangat memerlukan. Ada pun 2 perkara
yang kamu lakukan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, banyakkan baca la ilaha illallah. Banyakkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan, lazimi dekat lisan kita, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, banyakkan baca kalimah tersebut, kerana kalimah ini adalah kalimah yang menyelamatkan kita, ya, di saat ajal maut kita datang, dapat menyelamatkan kita di alam kubur, juga dapat menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyakkan baca kalimah tersebut. Allahu Akbar. Ya, banyak mana Nabi tak sebutlah, ikut batas mampulah. Mampu 10, 10 lah. Mampu 100, 100 lah. Mampu 1000, 1000 lah. Ikut atas kemampuan masing-masing. Ya. Okay, yang kedua, banyakkan apa? Fastaghfirunahu. Banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan minta ampun daripada Allah. Dengan baca apa? Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang-kadang kita ni malas nak baca yang panjang. Bacalah yang pendek. Astaghfirullahalazim. Itu kira sedang lah tu. Astaghfirullahalazim. Kalau Ustaz panjang juga, ada lagi pendek Ustaz. Pendek sikit lah, pendek sikit. Pendek sikit boleh. Apa dia? Astaghfirullah. 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 Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Lagi pendek ada Ustaz? Ada, tak payah baca lah. Ya, kita ni suka sangat nak pendek kan. Ya. Roti John nak yang panjang kan. Kalau nak pendek, tak payah baca lah. Ya. Tapi jangan sampai begitu, ya. Kita minta keampunan daripada Allah, ya, kerana kita tahu kita ni banyak, ya, buat salah dan kesilapan. Okey, yang terakhirnya ada pun dua perkara lagi yang kamu lakukan kerana kamu sangat-sangat berhajat kepadanya, iaitu, ya, berdoalah kepada Allah, ya, supaya kamu dimasukkan ke dalam syurga, yang, ya, dan seterusnya. Keempat, dan berdoa kepada Allah supaya kamu dilindungi daripada azab api neraka dengan membaca doa Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan selain daripada itu, ya, barang siapa yang memberi minum seseorang yang berpuasa ketika ia hendak berbuka puasa, dengan perbuatannya yang baik itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan orang tersebut untuk dapat minum air di dalam telaga Al-Kausar di hari akhirat nanti. Dengan sekali minum sahaja, orang itu tidak akan rasa dahaga buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Okay, jadi rebutlah peluang, ya, bila kita berada dalam bulan Ramadan untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan peluang yang Allah Ta'ala bagi ini, kita jangan mempersia-siakan. Ya, rugi kalau kita tidak ambil peluang tersebut. Ya, peluang itu, ya, takkan datang berulang kali. Bila Allah Ta'ala dah bagi peluang tersebut, maka, ya, kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah Ta'ala pandang kita, ya, dengan penuh kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, berikan, ya, kebaikan, ya, kesihatan, ya, kepada kita untuk kita menjadi hamba-Nya yang taat kepadanya dan meninggalkan larangannya. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih kepada pihak, ya, sekolah, pihak penganjur atas jemputan, ya, pada malam ini. Mohon maaflahnya banyak-banyak atas segala kekurangan dan kesilapan. Ya, terima kasih kepada semua yang menonton, yang mendengar, ya, rakan-rakan guru, ya, serta ibu bapa mungkin ada, dan juga, ya, anak-anak murid, ya, di SMK Datuk Hamzah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan muhasabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan, ya, dosa-dosa kita telah lalu. Jumpa lagi insya-Allah,
di lain siaran. Yang baik daripada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz buka mic Ustaz. Oh, maaf ada masalah teknikal. Suara tak keluar. Maaf Ustaz ya. Majlis merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Rashid dan Muhammad Saleh atas ceramah sebentar tadi yang bermanfaat dan bermotivasi santai dan sangat menarik. Bulan mengambang cantik berseri, mari dilihat di dalam taman. Kesudian Ustaz kami hargai, terus terpahat zaman berzaman. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat menjadi pedoman, dapat meningkatkan pengetahuan dan memberi pendedahan kepada semua hadirin dan kita sama-sama dapat amalkan secara istiqamah insya-Allah. Umpama yang salah dibetulkan, yang kurang ditokok, yang lusuh diperbaharui, yang koyak ditampal, yang lapuk dikajani. Dengan itu, majlis pada malam ini akan melabuhkan tirainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai tanda penghargaan kepada penceramah, pihak Jawatan Kuasa Ihya Ramadan akan menghubungi Al-Fadil Ustaz insya-Allah. Sebelum berpisah, diharapkan segala kepincangan dan kekhilafan yang berlaku sepanjang majlis ini ditinggalkan di sini dan yang dibawa pulang kenangan dan ilmu yang berguna. Dengan itu berakhirlah majlis pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rashid. Jangan serik jika kami undang lagi di majlis yang akan datang. Terima kasih semua yang sedia mendengar hingga penghujung majlis. Moga berlipat ganda keberkatan dari Allah hendaknya.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Akan hadir di depan mata, fajar Ramadan kan hampiri dunia. Bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci, bulan pengampunan penghapus dosa. Akan hadir di depan mata, fajar Ramadan kan hampiri dunia. Bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci, bulan pengampunan penghapus dosa.